Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Malaysia menentang Indonesia dalam penentuan pingat gangsa Sukan C, yang mana Indonesia berjaya untuk meraih Sukan C punya pingat gangsa selepas menang melalui sepakan penalti, yang mana dalam sepakan penalti tersebut Hadi Fayad dan juga Luqman Hakim gagal untuk menyempurnakannya selepas kedua-dua sepakan berjaya untuk ditepis oleh keeper Indonesia Emdando. Bagi saya, pembacaan dan juga gerakan serta reflection yang ditunjukkan oleh goalkeeper Indonesia itu memang sangat-sangat wajib dan juga pantas untuk dipuji. Sebab apa? Sebab memang layaklah dia dapat man of the match selepas menyelamatkan dua sepakan penalti untuk memastikan yang Indonesia membawa pulang pingat gangsa. Manakala untuk Hadi dan juga Luqman, kita tidak boleh menyalahkan kedua-dua pemain tersebut disebabkan kegagalan mereka menyempurnakan sepakan penalti. Ya, betul mereka gagal untuk menyempurnakan sepakan penalti, tetapi kita kena ingat pemain-pemain star ataupun bintang juga ada yang gagal untuk menyempurnakan sepakan penalti disebabkan tekanan dan juga teknik yang digunakan kadang-kadang tidak menjadi. Jadi boleh saya katakan overall game kedua-dua pasukan bermain dengan sangat baik, tetapi disebabkan kekentalan goalkeeper Indonesia, maka dalam penentuan sepakan penalti Indonesia deserve untuk menang. Kalau lihat dalam 90 minit yang pertama, Malaysia mempunyai banyak peluang, tetapi dari segi execution, dari segi penyudah, mereka gagal untuk menyudahkan peluang-peluang yang terhidang, terutamanya percubaan daripada Shahid Bashar, Mukairi, Luqman Hakim dan sebagainya. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Malaysia dahulu. Apakah perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Malaysia? Kita puji dahululah. Yang pertama yang boleh kita puji adalah tentang kekebalan ataupun defense department yang diketuai oleh Haris Haikal, Azrin dan juga Zikri Khalili, yang mana boleh saya katakan back 3 pasukan Malaysia yang diketuai oleh Haris Haikal menunjukkan performan yang sangat baik dalam saingan Sukan C kali ini, terutamanya Haris Haikal, yang mana kita boleh tengok Haris Haikal bertindak dengan sangat cemerlang sebagai ball playing defender. Beliau boleh menggerakkan bola daripada bawah, beliau boleh memulakan build up, beliau boleh melakukan long passing dan juga berjaya untuk memastikan yang defense department Malaysia punya line sentiasa berada dalam kedudukan yang tepat ketika diserang, dan dari segi pembacaan game, interception, blocking dan sebagainya, mereka pun sangat cemerlang. Boleh saya katakan back 3 pasukan Malaysia ni dari segi involve ataupun penglibatan mereka ketika Malaysia cuba build up daripada bawah memang sangat-sangat okey untuk memberi bantuan kepada bahagian serangan dengan bermain dengan defensive line yang agak tinggi, dan ketika mereka bertahan juga mereka cepat untuk memberi reaksi dan cepat untuk memastikan yang defensive line mereka tepat untuk berada dalam kedudukan untuk memastikan yang mereka boleh melakukan ataupun boleh memberhentikan serangan dari pasukan lawan. Jadi untuk defense department memang tiada masalah, tiada apa yang perlu diperbaiki, melainkan concentration, fokus dan juga perlu memastikan lagi yang defensive line mereka tinggi dan offside trap boleh terjadi supaya benda seperti gol yang dilakukan oleh Ronaldo Kuates yang dijaringkan oleh Indonesia tidak terjadi lagi, terutamanya dalam saingan ASEAN Cup pada bulan 6 ini. Yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia adalah tentang Rahadi Azli. Untuk Rahadi Azli punya performan, walaupun pertama sekali diturunkan untuk skuad bawah 23 tahun, beliau menunjukkan satu corak permainan yang sangat mematangkan, yang mana semalam kita boleh tengok dalam 10 ke 15 minit yang pertama, Indonesia cuba menyerang pasukan Malaysia dengan bertubi-tubi, tetapi disebabkan kekentalan dan juga kecemerlangan Hadi menjaga gol, menjaga gawang gol Malaysia, beliau berjaya melakukan penyelamatan yang sangat-sangat efektif untuk memastikan yang gawang Malaysia gagal dibolosi seawal minit di antara pertama hingga ke 15 minit yang pertama. Dan dalam penentuan sepakan penalti juga, Rahadi sebenarnya juga bertindak dengan cemerlang. Dari segi pembacaan bola yang dilakukan ataupun shooting yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ketika melakukan sepakan penalti, Rahadi sebenarnya boleh dikatakan hampir kesemuanya berjaya dibaca dan juga berjaya menebak arah yang cuba
diajukan oleh pemain-pemain Indonesia ketika sepakan penalti, tetapi ketepatan dan juga jangka masa reflection ataupun lompatan yang dilakukan oleh Rahadi agak sedikit lambat. Tetapi itu menunjukkan yang Rahadi punya performance berada dalam tahap yang konsisten. Sebab dari segi pembacaan dalam sepakan penalti memang susah lah kita nak target dengan on timing, nak save dan sebagainya. Tetapi beliau menunjukkan yang beliau boleh baca tendangan-tendangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia, walaupun tidak semua tetapi hampir seluruh 5 sepakan tu boleh dibaca dengan baik oleh Rahadi, kecuali sepakan yang dilakukan oleh Mark Klok pada sepakan yang terakhir oleh Indonesia. Yang tu yang kedua yang boleh saya puji lah untuk pasukan Malaysia. Untuk yang ketiga yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia adalah dengan kemasukan Luqman Hakim dan juga Hadi Fayad di bahagian attacking force pasukan Malaysia pada peluang semalam. Yang mana kemasukan Hadi Fayad dan juga Luqman sebenarnya telah memberi satu impak yang positif kepada bahagian serangan Malaysia untuk lebih bermainkan corak permainan yang lebih dinamik, dan mereka berjaya mengaturkan beberapa serangan ke arah gawang pasukan Indonesia dengan gerakan 1-2 dan sebagainya. Jadi boleh saya katakan apabila Luqman masuk, Luqman menunjukkan yang beliau berani untuk melakukan larian-larian di bahagian wide area dan cuba melakukan kain ataupun masuk ke dalam kotak penalti, atau cuba melorongkan bola ke hadapan dengan melakukan through passing dan sebagainya. Jadi benda tersebut boleh saya puji untuk Luqman dengan corak permainan dari segi passing, dari segi ball control, dari segi dribbling dia memang padu. Tetapi dia perlu perbaiki adalah dari segi penyudah. Sebab apa? Sebab Luqman Hakim punya penyudah ataupun finishing ni boleh dikatakan agak lemah lagi. So mereka boleh improve daripada sudut menyudahkan peluang dengan memperbaiki shooting dan juga finisher mereka. Begitu juga dengan Hadi Fayad. Hadi Fayad menunjukkan walaupun menjaringkan 1 gol, tetapi beliau juga perlu improve dari segi positioning, daripada segi body physical. Dia boleh dikatakan bermain seperti pemain yang agak besar di dalam padang seperti Oliver Giroud. Sekiranya boleh diasah, tetapi beliau perlu banyak lagi improve lah daripada segi nak lepas ataupun nak loose daripada marking, daripada segi positioning, daripada segi finishing, daripada segi keupayaan beliau untuk menjaringkan gol. Beliau perlu lagi improve untuk the next game. Manakala yang keempat yang boleh saya puji juga adalah dengan kemasukan Syafiq Ismail, yang mana dengan kemasukan Syafiq Ismail boleh saya katakan something yang telah mengubah bahagian attacking Malaysia, yang kita boleh nampak ada keupayaan individu yang ditunjukkan oleh Syafiq Ismail untuk penetrate bahagian pertahanan dan juga masuk dalam D-box pasukan Indonesia. Cumanya Syafiq ni dia style dia takut sikit untuk melepaskan percubaan. Mungkin lepas ni Syafiq apabila dia berjaya untuk melakukan penetration run masuk dalam D-box, mungkin dia boleh belajar untuk curl ball dan sebagainya untuk melakukan finisher. Sebab semalam dia banyak dah melakukan larian-larian, tetapi banyak hantaran-hantaran yang dilakukan oleh Syafiq ke dalam kotak penalti ataupun cutback gagal disambut dan juga disudahkan dengan rakan-rakan yang bermain di bahagian serangan lah. Ada satu tu gerakan yang menarik dilakukan oleh Syafiq, lepas tu passing kepada Luqman. Luqman free, tak ada orang marking, ruang yang sangat banyak, tetapi sepakan dia melambung. Tu sebab saya kata Luqman kena perbaiki finishing. Jadi itu yang keempat yang boleh saya puji. Yang kelima yang boleh saya puji untuk pasukan Malaysia adalah tentang wingback, iaitu Quinton Cheng, Hairi Hakim, Safwan Mazlan. Mereka dah bertindak dengan sangat cemerlang dah di bahagian kanan, bahagian kiri. Kalau kita tengok first half, Safwan Mazlan banyak kali melakukan overlapping di bahagian kiri, bermain dengan ofensif dan advance ke hadapan. Beliau banyak masuk ke dalam kotak penalti dan sebagainya, tetapi beliau kurang support dan beliau lambat untuk release ball sedikit untuk melakukan cutback. Boleh dikatakan dari segi decision, keputusan sama ada untuk melakukan passing ataupun shooting agak lambat dilakukan oleh Safwan selepas beliau berjaya masuk ke dalam D-box pasukan Indonesia. Jadi boleh Safwan perbaiki adalah daripada segi untuk dia lepaskan bola, sama ada untuk melakukan passing ataupun shooting ataupun teruskan dribbling, dia perlu membuat keputusan yang lebih cepat untuk the next game. Tu utamanya dalam ASEAN Cup. Daripada segi performance beliau dah memang solid. Dan untuk Hairi Hakim pun beliau masuk memang sangat-sangat efektif di bahagian kiri, sangat-sangat cemerlang, tetapi sayang tak ada execution yang berjaya dilakukan oleh barisan hadapan pasukan Malaysia. Dan yang terakhir yang boleh saya puji tentang Shahir Bashar lah. Untuk game ni Shahir Bashar bermain dengan sangat cemerlang. Beliau berjaya menunjukkan yang beliau ada quality, beliau boleh dribble, beliau ada finishing, body fan yang bagus, body language yang bagus, shooting range yang agak jauh. Daripada segi teknik memang sangat padu, tetapi macam saya cakap tadi, sekali lagi execution,
penyudah palang menjadi halangan, kadang-kadang keeper sangat power dan sebagainya. Itu yang menjadi masalah sebenarnya untuk pasukan Malaysia. Jadi kita masuk ke dalam kelemahan pasukan Malaysia. Untuk kelemahan pasukan Malaysia yang paling ketara, macam saya cakap tadi, execution. Malaysia dah ada idea how to penetrate, bagaimana untuk menembusi bahagian pertahanan dan juga masuk ke dalam the box. Tetapi the idea was quite good. Idea tu sangat-sangat bagus, tetapi yang menjadi masalah adalah the last option ataupun the last peluang, the last chances yang ada, the last benda yang mereka nak buat, the last thing. Apa yang mereka perlukan adalah untuk menyudahkan peluang tersebut. Tetapi peluang-peluang yang ada tu gagal disempurnakan, di-execute oleh pemain-pemain serangan di bahagian Malaysia. Jadi benda ni yang sebenarnya squad Brad Maloney perlu improve. Bagaimana mereka nak execute the idea, iaitu utamanya the last thing lah, the last decision untuk menyudahkan peluang-peluang yang ada. Yang tu yang mereka perlu perbaiki. Sepanjang Sukan C, boleh dikatakan banyak percubaan, banyak chances yang Malaysia ada. Tetapi dari segi execution, boleh dikatakan bahagian hadapan Malaysia agak lemah. So, yang tu yang perlu diperbaiki oleh barisan serangan Malaysia. Dan untuk Lokman perlu perbaiki finishing. Hadi Fayad, Daniel Asri pun perlu perbaiki finishing, positioning, insting beliau sebagai seorang striker, naluri dan sebagainya. Beliau perlu lebih develop lagi dan sebagainya untuk memastikan yang mereka boleh memanfaatkan semua peluang yang ada untuk menjaringkan gol, sekaligus memberikan kelebihan kepada skuad Malaysia dengan kemenangan. Sebab main bola ni kena skor. Kalau tak skor memang tak boleh nak menang. Itu sahaja. Jadi itu sahaja ulasan saya untuk skuad Malaysia. Semoga maju jaya untuk ASEAN Cup. Sebab Sukan C ni saya tak mau ingat, sebab memang Malaysia tak letak KPI ataupun target. So bagi saya pencapaian nombor 4 tu is quite good, bagus. Dan tetapi jangan bersenang lenang, improve apa yang patut dan buktikan dalam ASEAN Cup pada awal bulan 6 ni. Okay, good luck untuk ASEAN Cup bawah 23 skuad kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum.